Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Dialah yang mengutuskan kepada orang-orang yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan menyucikan hati mereka dan mendidik mereka dengan Alkitab dan Al-Hikmah, sedangkan sebelumnya mereka tergolong daripada orang-orang yang jelas sesat. Dan akan muncul golongan-golongan yang seperti mereka selepas daripada itu, dan sesungguhnya Dia, yakni Allah, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-qail khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya kepada yang lain. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadi. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz pengurusi majlis. Biodata lama tu Ustaz. Biodata terbaru saya buat master dalam bidang tafsir, yang biodata lama buat master dalam bidang sejarah. Al-Fadhil Haji Jalaluddin qari kita, alhamdulillah. Al-Fadhil Ustaz Farhan yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk bersama pada hari ini. Seterusnya seluruh para pimpinan Al-Baghdadi dan tuan-tuan perempuan daripada seluruh negeri. Alhamdulillah, saya rasa kerdil pada pagi ini untuk bertemu dengan mereka yang dipilih oleh Allah untuk menggalas tugas para rasul, iaitulah memastikan umat dapat membaca Al-Quran yang diturunkan di dalam bahasa Arab. Yang ada di hadapan saya ini adalah tetamu-tetamu Ar-Rahman yang dipilih oleh Allah untuk walaupun mati suatu hari nanti, pahala kekal berterusan masuk kepada akaun pahala anda, kerana jasa dan legasi anda untuk memastikan umat di tempat anda dapat membaca Al-Quran walaupun anda telah pergi suatu hari nanti. Ayat yang saya bacakan ini mudah-mudahan sudi menjadi ayat teras, ayat tunjang kepada perjuangan tuan-tuan puan-puan sekalian di negeri, di kawasan masing-masing. Kerana ayat yang saya bacakan ini menyebutkan salah satu fungsi kewujudan tuan-tuan puan-puan sekalian yang menyebabkan saya sendiri cemburu, kerana Allah beri kepada anda bukan lagi satu tapak yang kerdil, tetapi Allah telah kurniakan kepada anda, saya boleh katakan, empire, khilafah, alhamdulillah semakin meluas. Dan ini menunjukkan pahala yang akan dipikul adalah lebih besar dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Dahulu saya setiap hari Isnin, selepas saja segmen Ibrah diikim, maka tiadalah segmen lain yang akan saya bertemu dengan wakil-wakil Baghdadi kecuali sesi Al-Baghdadi itu sendiri. Jadi ayat yang saya bacakan ini adalah ayat yang tuan-puan akan selalu menemuinya pada hari Jumaat. Ia merumuskan perjuangan kita semua, perjuangan saya dan perjuangan anda. Kita mungkin berbeza dari sudut kaedah, tetapi kita punya matlamat yang sama dari sudut membasmi masyarakat yang buta Al-Quran. Ada 4 misi yang telah diumumkan Allah Azza wa Jalla menjadi misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 sana, 23 tahun. Ada 4 misi Rasulullah.
Tuan-tuan berada di misi yang pertama, saya berada di misi yang pertama, dan mudah-mudahan kita dapat bergerak ke misi yang kedua. Misi yang pertama adalah yang pertama, tilawah. Yatlu alaihim ayatih, memperkenalkan kepada masyarakat ajam. Ajam ni maksudnya kepada dia, ajam ni maknanya dia bukan lahir dalam bangsa Arab, dia bukan duduk di tanah Arab, dia bukan keturunan orang Arab. Maka dibacakan kepada mereka bagaimana Al-Quran dalam bahasa Arab. Allah Azza wa Jalla ada sebab menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, yang mana bacaannya mestilah sama dengan bacaan Rasulullah, qiraat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makharijul hurufnya sama, tajwidnya sama. Dan alangkah indahnya kalau tilawah ini pun boleh dialunkan bersamanya tarannum. Zayyinu aswatakum Al-Quran, hiasilah Al-Quran itu dengan suara kamu. Kerana ada orang tidak tahu makna Al-Quran, tetapi bila mendengar Al-Quran yang dibacakan, boleh masuk Islam walaupun dia tidak mengetahui terjemahan. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan kalau Allah beri kepada kita kemampuan membaca Al-Quran dengan baik. Kerana jin masuk Islam mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pasar Uqas. Itu makluman tuan-tuan, Nabi pernah membacakan surah Al-A'raf tak sampai 10 ayat di pasaraya Uqas. Pasaraya lah, macam shopping komplek kita. Nabi tak dakwah di tempat-tempat orang baik-baik. Nabi pergi ke tempat banyak jin, banyak syaitan. Nabi buka mulut menyampaikan Al-Quran di sana. Tak ada seorang pun sambut dakwah Nabi, tak ada seorang pun respon dakwah Nabi, sebab Nabi sedang berada di pasaraya. Siapa mahu dengar? Orang sedang sibuk berniaga. Nabi diperli, bahkan dimaki hamun. Nabi sedih, Nabi pedih. Tetapi bila pulang, Nabi diturunkan surah Al-Jin. Kita semua baca surah Al-Jin ayat yang pertama. Bagaimana ya Rasulullah bertenang? Kamu mungkin sedih dan berduka kerana majoriti di hadapan matamu tidak memberikan perhatian pun kepada ucapanmu. Tetapi sebenarnya tanpa kamu sedari, ada kumpulan makhluk gaib sedang mendengar ucapanmu, bahkan masuk Islam dengan ucapan tersebut. Jin tidak mengetahui siapa yang membacakan Al-Quran. Istana'a, bukan sami'a. Sami'a ni mendengar dan mengenal pasti siapa penceramah itu. Istama'a, lalu belakang tu terdengar siapa yang bagi ceramah. Tak tengok pun siapa yang bagi, tak tahu pun siapa yang menyampaikan. Tetapi kerana tarannum bacaan Nabi, Al-Quran begitu indah, lalu tilawah telah menyebabkan sekumpulan jin masuk Islam. Besar pahala Nabi, kerana Nabi sudah mewakili, Nabi sudah mempunyai perwakilan daripada bangsa jin. Yang kedua adalah tazkiyah. Ayat ini mengajar kita pada setiap hari Jumaat, misi kita tidak boleh sekadar berpuas hati dengan membimbing masyarakat boleh membaca Al-Quran dengan bahasa Arab yang sebagaimana dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena berusaha, kita kena berjihad untuk supaya selepas proses membaca itu telah berlaku dengan baik, tuan-puan boleh untuk berfikir bagaimana Al-Quran yang telah mampu dibacakan dengan baik bukan sekadar sampai di ketonggorokkan, bukan sekadar hanya dibaca di bibir, tetapi sampai ke hati. Inilah misi kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memastikan Al-Quran yang sama dibacakan. Nabi tak pilih surah yang baru. Ummu Harithah radhiyallahu anha berkata, setiap kali khutbah Jumaat aku berusaha untuk mendengar khutbah Nabi, dan aku dapat menghafal surah Qaf yang saya sendiri pun jarang baca, yang kita sendiri pun mungkin tidak mampu menghafalnya. Tapi kata Ummu Harithah radhiyallahu anha, saya mampu menghafal surah Qaf hanya kerana kerapnya baginda berkhutbah dengan surah ini. Khutbah dengan surah ini sahaja tidak pun menghuraikannya. Bayangkan, bukan soal ringkasnya khutbah Nabi, tetapi Nabi menggunakan ayat Quran yang sama, tetapi bila Nabi baca, sahabat rasa macam surah tu baru diturunkan.
Sahabat merasakan ayat itu disasarkan kepada mereka. Ayat demi ayat menampar-nampar pipi mereka. Kalimah demi kalimah menegur mereka. Jadi Nabi hanya membacakan surah yang sama, tetapi itulah beza ucapan Allah dengan ucapan manusia. Walaupun diulang-ulang, ia menghasilkan makna yang berbeza sampai terkesan dalam hati para sahabat. Maka bila raja kepada karakter berubah, maka berubahlah karakter. Seketul daging yang menjadi raja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila menjadi putih, bila menjadi bersih, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Jadi ini misi kita yang kedua, yang mudah-mudahan kita dokong bersama. Kalau tidak mampu kepada anak-anak murid kita, sekurang-kurangnya kepada anak-anak kita. Ya, kita tidak mahu anak-anak hanya boleh menghafal atau anak-anak boleh membaca Al-Quran dengan baik, tetapi Al-Quran itu sampai mengubah karakter. Ini yang dinamakan wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Nabi menghuraikan Al-Quran. Nabi menghuraikan Al-Quran dengan apa yang disebut sebagai hadis, supaya para sahabat lebih memahami. Dan peringkat yang terakhir namanya Al-Hikmah. Mufassirun mentafsirkan Al-Hikmah sebagai beramal. Jadi inilah cabaran paling besar bagi kita guru Al-Quran, pendidik Al-Quran, sejauh mana kita sendiri beramal dengan apa yang kita ajar. Al-Hikmah, kata mufassirun, adalah As-Sunnah. Maknanya Nabi bila dia mengajar, Nabi sendiri beramal dengan apa yang dia ajar, maka jadilah ia disebut sebagai sunnah, iaitu perbuatan Nabi SAW yang mentafsirkan Al-Quran. Lalu jadilah generasi yang dahulu makan biawak di padang pasir dan membunuh bayi-bayi perempuan. Kerana 4 misi ini, mereka menjadi sebaik-baik generasi di atas muka bumi Allah. Dan ayat yang ketiga, ayat yang ketiga, betul lah, saya rasa gerakan Baghdadi dan mungkin ada yang seumpama dengan kita lagi di luar sana, kita sedang mentafsirkan ayat 3. Kita sedang mentafsirkan ayat 3. Apa maksud ayat 3? Mereka-mereka yang akan jadi seperti para sahabat, tapi bukan bangsa Arab. Mereka bukan bangsa Arab. Lamma yalhaqu bihim, mereka akan menyusul selepas zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menghuraikan ayat 3 ini dengan meletakkan jarinya kepada Bilal bin Rabah. Maknanya apa? Akan ada bukan bangsa Arab memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik dan memahaminya mungkin lebih baik daripada bangsa Arab. So ayat 3 ni portion untuk kita, tuan-tuan. Apabila tuan-tuan berjuang untuk supaya umat dapat baca Al-Quran dengan baik, itulah yang telah anda lakukan kepada ayat yang ketiga. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Yang Nabi tak nampak pun anda, Nabi tak nampak pun orang Melayu Muslim di Malaysia 2017, 2018 yang dahulunya buta Al-Quran, tetapi kerana faktor alhamdulillah asbab anda di Baghdadi, mereka boleh membaca Al-Quran. Senyum Nabi melihat kalau Nabi masih hidup, kerana ayat 3 telah berlaku tafsirannya di hadapan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidak berkesempatan untuk melihatnya. Pada pagi ini, tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian, para pimpinan Baghdadi, saya berhasrat untuk berkongsi dengan anda 8 pesan buat para pembimbing Al-Quran. Saya bangunkan slide ini pukul 3 pagi tadi. Sebab saya rasa tajuk ini tajuk yang sangat istimewa bagi saya lah. Lalu saya ingin berkongsi dengan anda sekiranya ada manfaatnya. Dan saya telah susun 8 ini kepada BAGHDADI, Baghdadi. Jadi B, betulkan niat mendidik. Tak kira lah apapun posisi kita di dalam Baghdadi, tetapi perkara yang paling penting adalah kita perlu ingat bahawasanya kita sedang mewarisi tugas yang besar, tugas yang dilakukan dengan penuh keberatan, dengan penuh kesusahan oleh para rasul. Harapan saya supaya ini menjadi perkara pertama sekali dalam minda kita.
apa yang kita buat adalah kerja para rasul. Itu sentiasa kena diazankan di telinga kita, supaya kita tidak tumbang dengan keperluan-keperluan keduniaan. Tidak boleh dinafikan kita memerlukan keperluan-keperluan keduniaan, kerana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti jadi umat yang memimpin dunia. Tetapi jangan sampai terabai. Matlamatnya lebih utama bahawasanya tugas kita adalah membangunkan generasi yang jahiliah, yang jauh daripada Al-Quran. Dan sesungguhnya ini tugas para rasul, sebagaimana disebut di dalam surah Al-Jumu'ah tadi. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, apa yang ingin saya sebutkan di B, betulkan niat mendidik, ini adalah perkara paling penting yang mesti kita hadirkan dalam hati kita adalah apa yang sedang kita sampaikan kepada anak-anak kita adalah perkara yang terlalu amat mahal. Apa yang sedang kita ajari anak-anak kita adalah bersumberkan daripada sumber yang terlalu sangat mahal, datangnya daripada tempat yang sangat tinggi. Ia datang daripada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita ada sesuatu kaedah dan pendekatan, dan orang mungkin tidak suka dengan kaedah dan pendekatan kita, jangan sekali-kali kita beranggapan ia kerana kelemahan Al-Quran. Tidak, ia mungkin kerana kelemahan kita, atau mungkin kerana kelemahan pendekatan. Maka kita baiki diri kita, atau kita baiki pendekatan. Dan saya yakin Baghdadi antara yang sangat maju ke depan dari sudut sentiasa melakukan penambahbaikan kepada kaedah dan pendekatan. Tetapi apabila anda berdakwah, kelihatannya seperti tidak ramai menyambut dan menyahut. Saya seronok mendengar cerita rakan-rakan tadi. Ada yang dalam masa setahun ustaz kan, dapat 2 je ustaz kan, macam duduk ke tempat Nabi Nuh pula. Memang Nabi Nuh 12 tahun dapat 12 orang, 12 tahun dapat 2 orang, 12 tahun dapat 2 orang ustaz. Ustaz 1 tahun alhamdulillah. Jadi adakah ini menunjukkan pendekatan Nabi Nuh salah? Adakah ini menunjukkan batang tubuh Nabi Nuh tidak menarik? Nabi Nuh menyampaikan sesuatu yang sangat mahal, namanya wahyu. Jadi walaupun kadang-kadang orang tidak suka dengan apa yang kita bawa, yang kita kena yakini adalah apa yang kita bawa adalah sesuatu yang mudah-mudahan satu hari nanti mereka akan cari. Mereka akan membenarkan apa yang kita katakan, bahawasanya suatu hari nanti kamu memerlukan Al-Quran. Tetapi kerana hati yang mungkin penuh dengan kotoran atau najis, ia menyebabkan lahirnya sombong dan bongkak. Maka kedegilan, kekerasan hati itu menyebabkan dia tidak boleh menerima bacaan Al-Quran yang kita sampaikan. Jadi bertenang, tuan-tuan, jangan sekali-kali menyalahkan mad'u, ya, jangan sekali-kali bermasa muka dengan mereka. Yang penting kita yakini misi yang kita lakukan adalah misi para rasul. Kita membacakan sesuatu yang mulia, namanya ayat-ayat Allah. Kalau tuan-tuan pernah baca surah Abasa wa Tawalla, an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Surah ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tujuan membuktikan kepada Nabi bahawasanya yang memberikan perhatian kepadamu semasa kamu menyampaikan ayat-ayat Al-Quran sebenarnya mereka berlakon, mereka buat-buat dengar, tapi hati mereka kafir. Tahukah anda surah Abasa turun selepas Nabi bertemu dengan Abu Jahal dan pimpinan Makkah menjemput baginda untuk menyampaikan Al-Quran. Kerana bagi pimpinan Makkah, mana boleh kami dengar Al-Quran dengan orang-orang miskin ada sekali dengan kau. Jadi kami menjemput engkau datang ke Darun Nadwah, masuk ke dalam Darun Nadwah, parlimen kami, bacakan Al-Quran kepada kami. So bila Nabi bacakan Al-Quran, Nabi bacakan dengan bersungguh.
Nabi membacakan sebagaimana Nabi Musa berbicara dengan santun kepada Fir'aun. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Kan surah sebelumnya kan? Surah An-Nazi'at. So Nabi bercakap dengan penuh keyakinan sebab mereka semua sedang mendengar dengan teliti, padahal mereka berlakon. So Nabi sangat yakin. Bayangkan Abu Jahal masuk Islam, Perdana Menteri Makkah masuk Islam, yang memudahkan seluruh Amerika masuk Islam kalau Trump masuk Islam. So bila dijemput pergi ke White House, 15 minit je Trump lagi. So Nabi menggunakan peluang ini sebaik mungkin. Tapi pada masa yang sama, yang follow Nabi namanya Abdullah bin Ummi Maktum, bila Nabi bacakan ayat tertentu, dia mahu bertanya, dia gairah bertanya, dia ada soalan yang tidak boleh ditahan. Lalu Nabi abasa wa tawalla. Nabi perhati pada dia, Nabi abasa. Abasa ni maknanya berkedut dahi dan rapat bulu kening. Kemudian Nabi berpaling kerana this is not the time. You can ask after this. Awal halaqah usrah nurani sebentar lagi. Kenapa sekarang? Dalam hati lah kan? Tapi Nabi punya jaga hati perasaan Abdullah. Nabi tak guruskan hati dia pun. Nabi hanya buat macam ni dan terus menghadap Abu Jahal dan terus berbicara. Sedangkan Abdullah ini buta. Dia buta. Kalau Nabi buat macam ni pun, hatta Nabi bermasam muka sekalipun, Nabi buat macam ni sekalipun, dia tak rasa apa sebab dia buta. Tapi Nabi usahakan facial expression. Mulut pun Nabi jaga walaupun dia buta. Sebab walaupun dia buta, telinga dia sensitif. So Nabi tak layan, Nabi terus berbicara. Sebab nampak gaya macam Abu Jahal beri perhatian kepada apa yang Nabi sampaikan. Turun surah Abasa, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dan Allah Ta'ala menyebut, sebenarnya mendengar ucapan kamu itu, mereka buat-buat dengar. Mereka sebenarnya kafir istaghna. Mereka kekal dalam kekafiran. Maka di sinilah para ulama kita berkata, tujuan mereka memanggil Rasulullah datang ke Darun Nadwah supaya Nabi menganggap Quraisy dalam proses mempertimbangkan Islam. So Nabi tidak perlu lagi terlalu lantang mencerca dan memaki Lata, Uzza dan Hubal, berhala-berhala 360 ekor di berhala Makkah tersebut. So ia adalah satu proses untuk kendurkan kelantangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun surah Abasa, kata sebenarnya Muhammad, selepas sejam kau ceramah tadi, mereka kekal dalam kekafiran. Dan yang meningkat iman adalah yang bertanya soalan itu, Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum. Maka Nabi sangat insaf dengan surah ini. Nabi tidak tahu urusan hati manusia. Tuan-tuan tak tahu urusan hati manusia. Saya tak tahu apa urusan dalam hati tuan-tuan. Maka Nabi diberitahu oleh Allah yang maha mengetahui hati manusia. So Allah Ta'ala beritahu, ketika kamu bersungguh menyampaikan, rupanya mereka tidak beriman. Dan ketika seorang yang tidak memberikan kamu keselesaan itu, rupanya dia yang mendengar dengan teliti. So pengajaran surah Abasa kepada Nabi, Nabi kena menghargai semua para sahabatnya. Jangan terlalu terkejar-kejar kuantiti yang ramai untuk masuk Islam, sampai terlupa sahabat-sahabat Nabi seperti Ummi Maktum. Jadi kita pun begitu. Jangan terlalu gairah untuk ramai orang mendengar bacaan ayat-ayat Quran kita, sedangkan seorang dua yang kita ada dalam setahun tadi ustaz kan, kita tinggalkan. Jangan begitu. Jangan yang dikejar tak dapat, yang digendong berciciran. Kemudian yang kedua, mari kita anjakkan paradigma kepada kitab Allah. Ini perkara yang sangat penting. Sebelum kita mengajar anak-anak kita dengan pelbagai kaedah agar mereka boleh membaca Al-Quran, diharapkan supaya perkara nombor satu sekali yang kita kena usaha untuk lakukan adalah membetulkan cara umat, anak-anak, klien, peserta, pelajar program kita, cara mereka memandang Al-Quran. Katakan mereka sudah boleh membaca Al-Quran dengan kaedah kita, tanya soalan seterusnya, what's next?
harapannya apabila mereka sudah boleh membaca Al-Quran dengan baik, alhamdulillah, mereka sudi membaca walau dalam apa jua keadaan. Masalah besar orang Melayu sekarang adalah mereka hanya membaca di lokasi-lokasi tertentu, masjid dan surau, sebab mereka menganggap di situ sahaja tempat yang boleh untuk dibacakan Al-Quran, ataupun membaca dalam bulan Ramadan sahaja, atau membaca pada malam Jumaat sahaja, atau membaca surah-surah tertentu sahaja. Jadi Al-Quran dengan 114 surah sebenarnya menawarkan motivasi dan teguran. Bayangkan tuan-tuan, ketika saya penat, exhausted, letih, dengan adalah satu hari di mana saya tak sempat nak berehat, pukul 12 malam baru sampai di rumah, keluar rumah lepas subuh, program di Kedah, kemudian nak kena turun ke Perak. Kadang-kadang anda pernah berada di satu tempat di mana anda terlalu letih, exhausted, penat, balik ke rumah rasa macam nak marah je anak-anak dan isteri yang mungkin kelihatan tidak mahu memahami, sampai kopi pun lupa nak letak gula. So kita rasa macam tidak sepatutnya diperlakukan sedemikian. Tetapi bila saya lalu surah Sad, saya baca satu cerita. Saya pernah hurai dekat Radio Kim, tapi beza tau. Anda hurai pada orang dengan ayat tu kena pada anda. Kadang-kadang ayat Quran ni bila anda baca, dia bergantung pada situasi anda untuk anda rasa ayat tu. Kalau anda tak ada situasi, you cannot feel that ayat. Sebagai contoh kan, saya duk hurai pasal cerita Nabi Sulaiman dengan kuda perang, surah Sad, As-Safinat, Al-Jiyad. Lepas tu ada cerita Nabi Sulaiman diuji, anak dia mati, dan anak tu diletakkan atas kursi, atas arash singgah sana beliau. Sedangkan itulah harapan untuk mewarisi tahta beliau bila beliau mati. Tapi mati anak tersebut. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma ana. Maksud ayat tersebut, kami uji lagi Sulaiman dengan kami letakkan di atas kursinya satu jasad. Dulu masa saya sebut di Radio Ikim, saya kata antara hadis sahih kepada ayat ini adalah Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Nabi Sulaiman ada 90 orang isteri, dan pada hari tersebut Nabi Sulaiman berkata, malam ini akan lahir insya-Allah 90 orang mujahidin fi sabilillah. Tapi Nabi Sulaiman terlupa sebut insya-Allah. Lalu gagal belaka proses untuk mendapat ke 90 orang mujahidun. 89 gagal, yang seorang tu hampir berjaya tapi mati juga. So yang seorang tu lah diletakkan di atas arasnya. Kecewa Nabi Sulaiman, dan Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, kalaulah dia menyebut insya-Allah. Besar tu perkataan insya-Allah. Masakan tidak, surah Al-Kahfi pun turun hanya kerana tak sebut insya-Allah. Rasulullah terlupa sebut. Jadi apa yang saya nak sebutkan di sini adalah, bila saya penat letih sampai tertidur atas meja, ada kerja lagi nak buat depan laptop, saya terdengar satu tafsiran yang berbeza tentang ayat ini, yang saya rasa bila tafsiran itu sebegitu memang kena pada saya. Ia adalah tafsiran almarhum Al-Syekh Al-Doktor Fadl Hassan Abbas rahmahullah, seorang ulama tafsir di Jordan. Dia kata, wa alqaina ala kursiyyihi jasadan, kami letakkan satu jasad di atas kursinya, kursi Sulaiman. Dulu saya kata yang diletakkan di atas kursinya ini adalah anaknya, bayinya. Tetapi Fadl Hassan Abbas mengatakan takwilan ayat ini juga kerana Allah tidak menyebut sesiapa. Allah Ta'ala hanya menyebut jasadan. Jasadan maknanya jasad yang mati atau jasad yang seakan-akan mati tapi tak mati lagi. Macam contoh tuan-tuan tidur masa ceramah saya ni kan. So tuan-tuan tidur mati tapi tuan-tuan tak mati. So tuan-tuan akan disebut oleh orang-orang Arab sebagai jasadan. Telah ada jasad bersama dengan kita. Maknanya rohnya tidak pasti,
tetapi hanya jasadnya sahaja. So dalam bahasa Arab, jasadan boleh jadi mati sudah jasad tu, atau seakan-akan mati. Lalu Fadl Hasan Abbas mengatakan, boleh jadi yang telah Allah letakkan di atas kursi Nabi Sulaiman adalah Nabi Sulaiman sendiri yang kepenatan, keletihan, exhausted, tetapi Al-Qaina, kami yang kuatkan dia untuk sampai ke Arash. Lalu bila dia sampai ke Arash, dia berkata, Rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Makna doa ini apa dia? Ya Allah, aku sangat penat, aku sangat letih, tetapi kepenatan dan keletihan aku ini, aku hanya mengharapkan keampunan daripadamu, dan kalau kau sudi kuatkan lagi kerajaanku, aku bersedia untuk menerimanya, dan aku tidak mengenal penat dan lelah. Itu Nabi Sulaiman. Walaupun penat, walaupun letih, jasadan, dia seperti mati, walhal dia belum mati. So bila saya penat, saya letih, doa tu beri motivasi pada saya. Rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Jadi tuan-tuan, ayat Quran dia menegur kehidupan kita. Oh, kau rasa kau letih sangat kau tengok Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lagi letih, kau rasa kau sakit. Kau lupa Nabi Ayub alaihi salam, dia lebih sakit daripada engkau. Kau rasa apa yang kau telah lakukan sudah 2-3 tahun, tetapi tidak ada pencapaian yang boleh dibanggakan. Hei, lihat Nabi Nuh alaihi salam, 1000 tolak 50 tahun. 1000 tolak 50 tahun. Jauh kita dengan Nabi Nuh alaihi salam. Jadi tuan-tuan, Al-Quran kita kena anjakkan paradigma di mana ia turun untuk menegur, bukan dibaca untuk fadilat-fadilat tertentu, kecuali yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sebut, kita bacalah. Mudah-mudahan kita dapat fadilat tersebut. Tetapi cara beragama yang sihat adalah kita memilih untuk membaca sesuatu surah untuk tujuan mendapatkan petunjuk, bukan hanya sekadar kerana fadilat-fadilat tertentu. Jadi tuan-tuan, kenapa baca surah Maryam? Kenapa didik anak-anak baca surah Maryam? Malang bagi saya kalau kita meletakkan standard surah Maryam hanya untuk memudahkan kelahiran. Nak mudahkan kelahiran, kita tanya doktor, kita patuhi sunnatullah. Saya sedih bila orang menggunakan surah Maryam dan mereka cuba justify cara kelahiran yang betul. Saya rasa that is not the point. Mungkin ia salah satu daripada sisi yang ditunjukkan oleh Allah, tetapi itu bukan tujuan yang paling utama. Cerita Maryam adalah cerita wanita yang yakin janji Allah adalah benar. Allah tidak dusta kepada saya. Bila Allah suruh goncangkan pohon tamak, saya goncangkan. Dia terbukti benar. Walaupun saya sudah separuh mati, Allah perintahkan untuk goncangkan. Saya goncang. Tiba-tiba goncang sendiri. Dan pohon mati tiba-tiba berbuah. Dan bayi lahir tiba-tiba berkata-kata, Mak, bertenang. Biar saya jawab bagi pihak Mak, kalau orang mula tohmah dan fitnah Mak tutup mulut. Mak berpuasa. Jadi, tuan-tuan tahu kan, banyak surah turun selepas para sahabat buat silap. Sedangkan Quran dah lengkap kat langit dunia pada malam 17 Ramadan, Lailatul Qadar. Semua kita tahu kan, 114 surah telah lengkap pada malam Nabi di Gua Hira. Dah turun lengkap dah 114 surah. Dalilnya adalah inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami telah turunkan dengan lengkap. Anzalna dia beza dengan nazzalna. Anzalna dia beza dengan nazzalna. Anzalna maknanya dia turun sekaligus, lengkap. Anzalna turun sekali. Artis nama Anzalna pun seorang je lah. So Quran turun sekaligus pada malam tersebut, tapi tidak pada Nabi, pada langit dunia. Tetapi kenapa surah-surah tidak turun sekaligus pada Nabi? Dah, kami nak buktikan bagaimana apa yang dalam pengetahuan kami berlaku. Contohnya, dalam pengetahuan kami, pada malam 17 Ramadan itu lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mempunyai isteri selain daripada Khadijah, namanya Hafsah. Kami ada pengetahuan itu sebab Allah, dia ada pengetahuan yang lengkap, termasuk pengetahuan tentang masa depan anda. Allah tahu. Jadi
dalam pengetahuan Allah, Nabi akan melakukan kesilapan. Nabi akan terlepas cakap kepada Hafsah. Apa dia? Tuan-tuan baca Asbabun Nuzul surah At-Tahrim. Nabi berkata, wahai Hafsah, kerana kamu kata mulut saya berbau. Padahal mulut Nabi tak berbau pun. Nabi dah siwak. Nabi dah bersihkan. Tetapi perancangan rapi Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Lalu Nabi kata, kerana mulut saya berbau, beginilah, saya tidak akan lagi menjamah madu di rumah Zainab. Nabi mengharamkan madu, sedangkan madu halal bagi Nabi dan umatnya. Lalu Allah mendapati Nabi telah melakukan, bukan dosa, Nabi maksum, tapi kesilapan. Lalu baru turun daripada langit dunia surah At-Tahrim. Soalan, kenapa nak tunggu Nabi buat silap baru diturunkan surah? Kenapa tak turun awal-awal? Supaya kita belajar. Quran turun untuk kita terima teguran daripada Quran, untuk kita baiki kehidupan kita. Seorang lagi sahabat Nabi yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah, dia tulis surat. Dia duduk kat Madinah. Dia bagi tahu kepada keluarganya di Mekah, Rasulullah dalam perjalanan untuk membuka Mekah. Tolong jaga-jaga elok diri kamu. Tetapi Rasulullah diberitahu oleh Jibril, surat itu sudah hampir nak sampai. Utuskan sahabatmu untuk mengambil surat tersebut. Sebab bila dia bocor pada pimpinan Makkah, memang strategi Nabi untuk tawan Makkah secara rahsia gagal. Tetapi alhamdulillah, surat itu telah berjaya diambil semula daripada postman pada waktu itu. And then baru turun surah Al-Mumtahanah. Kenapa tak turun awal-awal je? Masa Hatib tu tulis surat ke? Tetapi selepas Hatib meyakini surat tu akan sampai, baru surah tu turun. Sebab Allah Ta'ala nak ajar, Quran turun untuk kita betulkan perangai. Biar kau belajar buat silap. Kerana Adam AS buat silap di luar syurga ke dalam syurga? Dalam syurga. Ini menunjukkan yang ke syurga adalah mereka yang buat silap, tetapi bertaubat. Okey? Itu yang kedua, anjakkan paradigma kepada kitab Allah. Yang ketiga, apa dia? Huruf ketiga Baghdadi. G kan? Goncangkan emosi dengan tadabbur. Minta izin minum air je sebab saya sakit tekak. Bismillah. Kita sampai berapa Ustaz? 11. Dah setengah Ustaz. Alhamdulillah, sempatlah saya habiskan slide saya. Pukul 11 atau pukul 4. Okey, ketiga G. G ni goncangkan emosi dengan tadabbur. Ini matlamat kita bila berinteraksi dengan Quran. Saya harap kita semua ada jiwa besar. Misi kita sangat besar. Tetapi semuanya kena bermula daripada tilawah. Semuanya boleh kena bermula daripada kemampuan membaca Al-Quran. Dan itulah misi tuan-tuan, misi yang sangat mulia. Bila kita berinteraksi dengan Quran, suka saya mengingatkan diri saya bahawasanya Al-Quran sendiri sebut 3 perkataan ni. Pertama tilawah, sebagaimana telah saya terangkan, saya tidak mahu mengulang. Tapi itu baru peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua adalah tafsir. Tafsir artinya cuba sedaya upaya untuk menerangkan terjemahan ataupun makna perkataan ini di dalam bahasa Melayu. Cuba sedaya upaya. Bayangkan anak-anak kita dapat membaca surah Al-Adiyat. Bacaannya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-adiyati dabha, falmuriyati qadha, falmughirati subha, fa'atharna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a. Tetapi bila ditanya, baik, cuba baca terjemahan. Ataupun cuba terangkan pasal apa surah ini. Jadi kita kena cuba sedaya upaya untuk memastikan anak-anak ini boleh menerangkan surah ini pasal apa paling kurang. Dan kalau mampu lebih lanjut, terjemahkan. Macam anak saya, anak pertama 6 tahun, dia dah habis muqaddam. Saya tak nak dia masuk Quran, saya ulang balik muqaddam. Tetapi tidak lagi daripada An-Nas sampai An-Naba', tapi daripada An-Naba' sampai An-Nas. Sebab itu susunan dalam mushaf.
Tetapi kali ini, kerana kali kedua Abi bacakan pada kamu juzuk amma, Fatihah kena baca terjemahan, dan Abi akan terangkan surah Al-Adiyat pasal Gabriel, pasal kuda perang nak. Pasal kuda perang. Surah ni bukan turun pada kuda nak. Surah ni nak kita belajar daripada kuda. Kerana kuda bila diarahkan oleh tuannya menyerang pada waktu subuh, kuda tidak mengeluh. Ada pada waktu subuh, bangunkan aku. Nak tidur pun susah. Itu bukan kuda, itu kita. Itu kita. Kanut. Kanut dalam bahasa surah Al-Adiyat mengeluh. Kanut. Manusia suka mengeluh, mereka tak belajar daripada kuda. Indahnya Al-Quran bila kita terangkan tafsirannya. Itu baca terjemahan pun tak apa dah, insya-Allah. So dapatkan terjemahan yang bagus-bagus. Tetapi matlamat yang paling besar adalah tadabbur. 4 kali dalam Quran Allah sebut perkataan ini. Susah tuan-tuan untuk menggalas misi ini. Tetapi itulah kewajipan kita sebagai pendakwah. Kita jangan rasa selesa dengan anak kita atau anak buah kita sudah boleh membaca Al-Quran. Alhamdulillah. By the way, Alhamdulillah. Dia sudah boleh baca Quran dalam bahasa Arab. Selama ini hidupnya 20 tahun dengan bahasa Inggeris. Selama ini hidupnya dengan bahasa asing. Kali ini dia cuba berjinak dengan bahasa Arab dengan kaedah kita. Alhamdulillah. Tetapi 4 kali dalam Quran Allah sebut perkataan liyadabbaru liyatadabbar, iaitulah matlamat daripada seseorang berinteraksi dengan Al-Quran. Apa matlamatnya? Matlamat paling tinggi adalah memahami makna sebenar ayat tersebut kepada anda. Tadabbur bermakna ayat itu seperti baru turun dan diturunkan hanya kepada anda dan tidak kepada yang lain. Tadabbur dia berasal daripada perkataan da, ba, ra. Tadbir. Contohnya kan, tadbir. Saya CEO Baghdadi contohnya. Saya pentadbir, saya jaga pentadbiran. Tadbir artinya 2018 daripada bulan Januari sampai bulan Disember, semua jadual perencanaan Baghdadi mesti dalam pengetahuan saya. So ini baru orang kata pentadbir yang cemerlang, tadbir. Daripada awal sampai ke hujung semua dalam genggaman saya. Saya akan pastikan perencanaan ini rapi daripada awal sampai ke hujung. Hujung dalam bahasa Arab dubur. Bila anda makan, makanan singgah ke hujung, namanya dubur. Maka bila anda membaca Quran, anda kena cuba sedaya upaya sampai kepada hujung. Maknanya cuba sedaya upaya memahami yang tersirat daripada yang tersurat. Sebagai contoh, bagaimana tadabbur Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Masa dia jadi makmum, dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Yusuf. Dan tidak ada riwayat menyebut Umar menangis. Tetapi masa dia jadi khalifah, ini saya kata tadi, situasi anda menentukan ayat Quran mana sesuai dengan anda. Bila dia jadi khalifah, Umar memimpin salat fardu subuh dan memilih surah Yusuf. Di rakaat pertama beliau sampai dari ayat 1 sampai ke ayat 86. Sampai ayat 86 beliau berhenti daripada meneruskan bacaan kerana tidak mampu meneruskan bacaan, kerana air mata mula mengalir. Ini Umar tuan-tuan, bukan Uthman. Umar semua kena kedebek. Susah nak menangis. Tapi surah Yusuf selepas 85 ayat dia menyerah kalah pada ayat ini. Plannya nak habiskan surah Yusuf rakaat pertama. Tuan-tuan, siapa sanggup jadi makmum kalau imam masjid baca surah Yusuf rakaat pertama? Ini generasi para sahabat, kualiti mereka. Sampai makmum paling belakang meriwayatkan cerita ni, kami mendengar tangisan Umar teresak-esak. Selepas mayang fardu subuh kami mendapati basah pada jubah beliau. Ayat 86 saya tak nak beritahu, cari sendiri. Ia adalah doa Nabi Yaqub alaihi salam. Umar ulang ayat tu. So tadabbur, antara kayuku tadabbur adalah anda ulang balik ayat tu to get the point. That's tadabbur. Anda ulang ayat yang sama to get the point. Lalu sebagai contoh yang lain,
Umar dengar daripada Nabi surah Ali Imran lepas perang Uhud. Surah Ali Imran turun, wa ma Muhammadun illa rasul, ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad tidak lain tidak bukan hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu seorang rasul, telah berlalu rasul-rasul. Umar memahami ayat ini. Dia orang Arab, dia faham tafsir, tetapi tadabbur belum tentu. Lepas perang Uhud turun ayat ni, turun surah ni, Umar hanya memahami, tetapi dia nak boleh faham betul-betul ayat ni, apa sebenarnya makna ayat ni, adalah selepas kewafatan Nabi, iaitulah hampir 8 tahun selepas surah Ali Imran diturunkan. Ceritanya adalah bila Rasulullah wafat, Umar tak percaya. Kalau demo ayat Nabi Muhammad mati, jaga demo. Nampak benda ni? Itu lebih kurang macam tu lah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa kata Muhammad telah wafat, pedangku akan singgah di lehernya. Bertaubat, beristighfar. Muhammad hanya bertemu dengan Tuhannya hanya untuk seketika, sebagaimana Isra, dia akan pulang sebentar lagi. Semua sahabat tegur Umar, jangan kata begitu, Rasulullah benar-benar telah wafat, kami menjadi saksi. Tak ada seorang pun sahabat selepas diancam Umar berani lagi untuk tegur beliau, kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia sendiri mendatangi Umar. Dia kata apa? Dia tak kata percayalah Rasulullah telah wafat wahai Umar, tetapi Abu Bakar hanya membacakan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum. Menangis Umar, dia seperti merasakan ayat tu baru turun, sedangkan 8 tahun lepas ayat tu dia dah dengar. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, ini dinamakan tadabbur. Kita baca surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk beritahu kayu ukur orang yang benar-benar tadabbur adalah bila dia ulang ayat tu, dia ulang tengok dengan matanya, thumma rji'il basar karratain yanqalib ilaikal basar khasi'an wa huwa hasir. Khasi'an artinya dia rasa dirinya hina, tak berguna. Selama ni aku hidup bangga, mewah, kaya, raya, tapi ayat Quran ini telah menyebabkan aku rasa aku useless, aku tak ada apa, semuanya hanya pemberian Tuhanku yang maha kaya. Wa huwa hasir. Lalu dia menyesal atas apa yang dia buat dan dia bertaubat. Dia bertaubat sebelum mati. Ini kayu korang tadabbur, iaitulah mereka tengok satu ayat, mereka sujud walaupun ayat tu tak ada simbol masjid, sebagaimana ahli sihir Fir'aun. Sebagaimana ahli sihir Fir'aun tengok satu ayat je, iaitu tongkat mati bertukar menjadi ular hidup, terus sujud, tak bangun-bangun, ya, dan sanggup mati di hadapan Fir'aun. Yang ketiga, matlamat kita tadabbur. Setakat ni ada soalan? Tak ada? Kalau ada jangan segan tanya. Yang keempat, huruf apa Baghdadi kita? H kan? H hasilkan minat. Bila kita mengajar, cuba sedaya upaya untuk hasilkan minat untuk dia mendengar tafsiran. Kadang-kadang dia rasa dah boleh baca tu dah cukup, tetapi kalau boleh tuan-tuan kena jalankan tugas bagaimana telah saya terangkan pada kaedah yang ketiga tadi, tapi entah-entah dia tak minat kan? Dia tak minat. Saya datang sini, saya bayar kamu untuk ajar saya cara baca je dengan kaedah Baghdadi. Ni kenapa nak ceramah pula? Saya tak nak lah kan? Jadi itu bukan masalah dia, itu masalah anda yang tidak kreatif. So dalam hal ini kita kena belajar daripada dua orang Nabi. Pilih mana dulu anda nak dengar, Yusuf ke Isa? Kerana kita dalam bulan Disember, Christmas malam, kita ambil Nabi Isa dulu. Nabi Isa bijak. Tak percaya? Buka Ali Imran ayat 49 pasal mukjizat yang boleh dilihat dengan mata, ayat 50 pasal mukjizat yang boleh didengar dengan telinga.
Ceritanya macam ni. Nabi Isa, dia ada 5 mukjizat. 5 mukjizat ini bagi dia buat dengan lengkap, tidak terpisah-pisah. Mukjizat yang pertama adalah baginda dari tanah liat at-tin, baginda buat rupa burung. Lepas tu baginda tiup fu, lalu baginda bertakbir Allahu Akbar, dengan izin Allah burung ini hidup. Satu. Mukjizat yang kedua adalah baginda mengambil seorang sahabatnya yang buta sejak daripada kecil, lalu dia masih, sebab tu namanya Al-Masih, dia sapu, famsahu, dia sapu mata buta itu sejak daripada kecil. Dengan sapuan sekali sapu, Nabi Isa bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lelaki itu akhirnya dapat melihat pertama kali. Mukjizat yang ketiga apa dia? Baginda mengambil seorang lagi sahabat yang terkena penyakit sopak, kulit putih-putih, orang tak nak dekat. Baginda usap sahaja, terus bertukar menjadi normal. Lalu baginda kata Allahu Akbar, ini bukan saya, ini Allah, saya nothing, saya hanya asbab. Yang keempat adalah lebih mendebarkan. Baginda membawa kaumnya pergi ke kubur. Agaknya kubur siapa baginda cari? Katakanlah baginda cari kubur, wallahu a'lam, riwayat kata Sam bin Nuh, anak Nabi Nuh, wallahu a'lam. Baginda doa pada Allah dan baginda takbir Allahu Akbar, kubur tu terbuka dan mayat tu diangkat Allah naik ke atas, hidup dan bercakap, menceritakan apa yang dia lihat di alam barzakh. Dan seronoknya alam barzakh. Lalu Sam bin Nuh katanya wallahu alam, dia memohon Nabi Isa kembalikan dia ke alam barzakh kerana nikmatnya syurga di alam barzakh. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi. Aku tak nak dunia ya Rasulullah, pulangkan aku ke dalam. So bila mayat ini berkata-kata, subhanallah, agaknya apa yang dicerita? Katakan mayat orang tersayang kita yang telah pergi, Nabi Isa kan nak turun nanti, dia boleh hidupkan. Agaknya apa yang diceritakan? Kalau alam barzah itu syurga, alhamdulillah. Kalau alam barzah itu neraka, bagaimana? Alhamdulillah. Kalau dia dipilih untuk hidup, dia sempat bertaubat. Ya Nabi Allah, bagi saya 10 minit, saya nak bertaubat kepada Allah. Alhamdulillah, dia diberikan rahmat oleh Allah untuk dipilih oleh Nabi Isa untuk dihidupkan. Dan yang kelima, mukjizat Nabi Isa adalah, saya boleh beritahu apa yang anda makan tadi. Tuan-tuan dah makan belum? Yang dah makan siapa? Tak ada. Dengan cara tengok Facebook. Kalau saya kata saya tahu makanan anda in detail, anda pasti tidak percaya. Nabi Isa, dia tahu bukan setakat apa yang anda makan pada jam berapa, apa hidangannya, apa menunya in detail, tetapi dia tahu apa yang anda simpan dalam rumah anda. Jadi inilah ayat 49. Tak percaya, balik baca. Soalan saya, ayat 50 baru cerita pasal Nabi Isa berkata, tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya telah diberikan Injil. Dalam Injil ada ayat-ayat Allah tentang akhirat. Saya juga diberikan Taurat. Di dalam Taurat juga menceritakan tentang akhirat. Adakah tuan-tuan sekarang percaya pada saya? Soalan saya adalah, kenapa Nabi Isa semata-mata nak terangkan kepada kaumnya, tolong percaya pada Quran yang saya sampaikan ini, tolong percaya pada Injil dan Kitabullah yang saya sampaikan ini. Dia kena buat terlebih dahulu 5 mukjizat tu. Dia tak boleh ke pasal mukjizat tadi tu ayat 50 dan keterangan pasal dia menerangkan Injil ayat 49. Tak boleh ke switch. Tak boleh, ayat Quran tak boleh switch. Mana dulu dahulukan, mana kemudian kan. Sebab nanti anda tak faham dia punya ibrah dia. Ini dia panggil seni dalam dakwah. Anda nak tarik perhatian orang kepada Quran, apa daya penariknya?
Apa daya penariknya? Lalu Nabi Isa alaihi salam, saya nak guna bahasa training tak sesuai, namanya ice breaking. Dia bukan standard mukjizat, tapi macam itulah lebih kurangnya. Nak tarik perhatian dulu. Kadang-kadang kita buat aktiviti dulu. Kalau terus cakap apa yang Allah Ta'ala sebut, jadi orang lari. So Nabi tarik dulu dalam bentuk demonstrasi. And then sampai kepada mukjizat kelima selesai, Nabi Isa kata, tuan-tuan jangan, tuan-tuan dah terkejut kan? Tunggu dulu, saya ada yang lebih mengejutkan anda. Pada sisi saya ada Al-Quran yang menerangkan tentang masa depan. Tuan-tuan kena pilih nak ke mana. Dia adalah benar sekali-kali kerana yang kurniakan kepada saya kemampuan untuk lakukan 5 benda tadi, zat yang sama menurunkan Al-Quran. Dan kalau anda perhati elok, flow 5 mukjizat tadi adalah cerita tentang perjalanan hidup kita. Tiup roh pada burung. Bukankah kita bermula daripada tuil yang ditiupkan roh? Yang kedua, mata sudah boleh melihat burung di atas angkasa lepas. Tadi kan burung. Sekarang orang buta tak boleh tengok burung. So Nabi Isa bagi nampak burung. Nombor 3, apa pada tubuh. Kalau anda perhatikan ayat Quran, Quran memang suruh kita lepas ditiupkan roh, kamu lahir ke dunia, tengok kejadian alam di atas kepala kamu, di sekeliling kamu. Dan kalau kamu tak faham ayat-ayat aku di atas kepala kamu, lihat pada diri kamu. Lepas tu, bila dia tengok kulit dia tadi, dia sujud sajadah pada Allah. Tak faham apa ayat Allah di angkasa lepas, tengok dalam diri kamu ada ayat-ayat Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan sekarang, bila kamu dah lihat benarnya Allah pada alam ini dan pada tubuh kamu, percayalah kamu akan hidup lepas mati. Itu kan mukjizat yang keempat. Dan bila kamu hidup lepas mati, aku akan beritahu segala apa yang kamu simpan. Segala apa yang kamu simpan, segala apa yang telah kamu lakukan, semuanya dalam simpanan aku. Aliyin, sijin. Jadi tuan-tuan, ini kebijaksanaan Nabi Isa bin Maryam. Allah beri kepada dia mukjizat, tapi dia tahu nak guna bila. Nabi Yusuf pun sama. Nabi Yusuf, orang datang kepada dia suruh tafsirkan mimpi. Nabi Yusuf boleh memilih untuk terus tafsirkan mimpi, tetapi baginda meletakkan tafsir mimpi itu di hujung. Baginda kata mereka ini adalah non-Muslim. Tugas saya sebagai Rasul adalah menyampaikan dakwah. Tafsir mimpi nombor 2, tetapi menimbulkan bukti-bukti Tuhan yang sebenar, bukan berhala, itu tugas saya. So nombor 1 sekali dakwah, nombor 2 baru tafsir mimpi. Dan biasanya orang ni bila kita mula bercakap pasal dakwah, pasal pengajaran, pasal Tuhan, dia mula kata, dia ni mula tak tunaikan permintaan aku. Dia mula offside. Kami bukan datang sebab nak tahu benda-benda macam ni. So Yusuf bijak. Dia memastikan dulu dia punya audience selesa. Dengan cara macam mana? La ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Maknanya apa? Tuan-tuan nak tahu tafsir mimpi ni tuan-tuan? Saya boleh terangkan tafsir mimpi tuan-tuan. Tetapi bukan sekadar itu kemampuan saya. Saya juga boleh buktikan pada anda sekarang. Okey, lagi 8 minit akan ada makanan chicken chop sampai kepada anda. Okey, tunggu 8 minit. Tunggu 8 minit sampai betul. Banduan di penjara mana ada jadual? Banduan tak tahu makanan apa akan sampai. Lepas 1, 2, lepas 2, 3, benar belaka. Tepat pada masanya. Lalu banduan 2 orang ni tak dapat lagi tafsir mimpi dia, tapi dia dah mula kagum. Orang belajar training kan, dia panggil building report. Cara nak bina repo sampai orang tu boleh stay dengan kita. Baru kita masukkan kita punya message. Selepas dia rasa kita sudah berjaya untuk menambat hatinya, untuk kekal selesa dengan kita. Jadi tuan-tuan kena sedaya upaya untuk tunaikan perkara ketiga tadi, belajar daripada kreativiti 2 orang Nabi ini. Okey, kemudian ada lebih kurang 20 minit lagi. Lepas siapa dia? Dia untuk sampai kepada seorang guru Quran yang bukan hanya sekadar mampu membetulkan cara baca,
dan menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk orang boleh membaca Al-Quran, tetapi boleh sampai ke tahap memahamkan mereka surah ini pasal apa, ayat ni pasal apa, maka ia memerlukan dalami bahasa Arab. Dalami bahasa Arab. Sebab kita semua guru-guru yang mesti ada jiwa besar. Bila kita nak mengajar orang Quran, kita tak boleh bermusuh dengan bahasa Arab. Sebagai contoh, kenapa kiamat dalam Quran Allah guna past tense? Mungkin ada tidak perasan kan? Idza syamsu kuwirat. Contoh lain, idza sama'u fatarat. Dalam bahasa Arab, infatarat, kuwirat, ini disebut sebagai fi'il madhi mabni lil majhul. Past tense lah. Benda tak berlaku, tapi kenapa past tense? Benda ni tak ada dalam terjemahan. Terjemahan tak beritahu. Terjemahan hanya kata matahari telah digulung. Tugas anda adalah menerangkan kenapa Quran kata telah, sedangkan benda belum berlaku. Tuan-tuan, bayangkan anda melihat depan mata anda laut merah terbelah. Agaknya apa ucapan keluar daripada mulut anda? Laut merah terbelah depan mata anda, yang mana sains tak boleh bagi penjelasan bagaimana proses ini boleh berlaku. Saya percaya anda akan kata Allahu Akbar, anda tercengang, anda mungkin sujud, sebab anda tak pernah nampak kejadian ini. Depan mata anda melihat unta keluar daripada batu. Unta keluar daripada batu, bukan daripada perut maknya. Anda akan kata apa? Anda akan kata Allahu Akbar. Anda menangis, anda tercengang, anda sujud. Kita ambil contoh lain. Anda melihat pada malam tersebut purnama dan tiba-tiba terbelah dua, dan belahan itu jatuh ke bumi, tapi Allah tahan, dan dalam beberapa saat ia naik ke atas balik dan bercantum, dan tidak ada sisi belahan langsung. Seolah-olah orang yang tak sempat tengok ni tak dapat detect memang betul ke berlaku, sebab Allah bagi belahan tu tak nampak. Agaknya apa akan berlaku pada anda? Saya yakin anda akan kata Allahu Akbar, ini hanya Allah boleh buat. Anda akan tercengang, anda akan menangis, anda akan sujud. Tetapi kenapa Allahu Akbar, tercengang, sujud tidak berlaku pada Quran? Sedangkan bulan terbelah mukjizat, unta keluar daripada batu mukjizat, tongkat mati jadi ular hidup mukjizat, tangan Nabi Musa keluar putih mukjizat, bulan terbelah mukjizat, mayat mati berkata-kata mukjizat. Quran ketua segala mukjizat, tiba-tiba tak ada perasaan macam tu. Kenapa? Bahasa Arab. Kerana kita tak belajar bahasa Arab, kita hanya faham Quran dengan terjemahan. Sedangkan terlalu banyak perkara di dalam bahasa Arab yang tidak boleh ditunaikan oleh terjemah. Sebab itu kita belajar Quran dengan cara berguru, bukan hanya sekadar mendengar. Membaca. Kerana Rasulullah belajar daripada Jibril, bukan dengan membaca. Nah, baca, ini surah terbaru diturunkan. Tak. Jibril baca, Nabi dengar, Nabi berguru. Dan kadang-kadang kerana surah itu agak panjang, bila Nabi mendengar bacaan Jibril, Nabi risau, Nabi terlepas beberapa ayat atau beberapa kalimah. Maka Nabi cuba menghafal dengan segera semasa Jibril memperdengarkan bacaan buat pertama kali. So bila Jibril baca surah Al-Qiyamah, Nabi terkumak kamit mulut, cuba menghafal. Macam anak-anak kita di tahfiz lah kan, terkumak kamit, tergerak-gerak kepalanya, cuba menghafal kan. Tiba-tiba bukan Jibril tegur, Allah sendiri tegur, dan dia termasuk dalam surah Al-Qiyamah tu sendiri. Di tengah-tengah tu, la tuharrik lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'ta fattabi' qur'anah. Muhammad, jangan sibukkan diri kamu dengan perkara-perkara yang tiada kaitan dengan tadabbur. Fokus, dengar dengan teliti. Kerana urusan untuk memelihara wahyu kami akan uruskan. Tidak perlu kepada kamu melalui proses manusiawi.
iaitulah cuba menghafal dengan terkumat-kamit. Kami akan uruskan. Kerana kamu untuk guru, fokus kamu adalah cuba sedaya upaya untuk mendengar dengan teliti dan memahami. Sebagai contoh tuan-tuan, kalau kita belajar bahasa Arab, contoh je ni, tuan-tuan pernah dengar tak atau dalam bahasa Melayu? Atau dalam bahasa Arab ada dua. Cuba teka. Au, bagus. Ada satu lagi. Cemerlang. Siapa yang kata tu memang belajar bahasa Arab, insya-Allah. Tetapi tahukah anda ada beza? Dan bezanya boleh menyebabkan cara anda faham. Okey, Nabi Sulaiman alaihi salam, dia sedang membuat pebarisan. Tiba-tiba dia mendapati hudhud tak ada. Apa ucapan dia? Am ke au? Ma liyala aral hudhud am kana minal ghaibin. Am ke au? Am. Kenapa tak guna au? Terjemahan anda, mana hudhud? Kenapa saya tidak dapat melihatnya? Atau dia tergolong daripada orang-orang yang ghaib? Kenapa am? Kenapa tidak au? Sekiranya au yang juga atau, ini bermaksud ia adalah ucapan pada masa yang sama dan serentak. Maknanya Nabi Sulaiman belum membuat sebarang pemeriksaan, lalu Nabi Sulaiman terus berkata, nampak gaya hudhud tak ada ni, dia ghaib lagi ke? Itu au. Tetapi am menunjukkan tindakan sebelum am dah selesai. Sekarang muncul tindakan baru selepas am. Dia panggil am al-munqati'ah. Artinya apa? Mana hudhud ni? Saya tak nampak ni. Stop. Spot check. Sulaiman cek dulu. Kesimpulan daripada spot check, kana minal ghaibin. Dia tak ada rupanya. So pemimpin kena semak dulu, baru buat judgement. Ini akhlak Nabi Sulaiman. Jangan tak datang lagi retreat, selalu sangat tak datang. Intonasi suara sudah menunjukkan prejudis, sangka buruk. Tetapi semak dulu telefon, macam mana, kenapa tak datang ni? Kita buat dekat je ni, kau duduk gombak kan? Buat kerja dia baik je pun. Yang dari Johor boleh datang, kau ni kenapa? Itu saja pun dah ada unsur-unsur sindiran tu. Tapi tuan-tuan semak, tuan-tuan tahu tak, am ni ditafsirkan oleh surah Al-Hujurat. Fatabayyanu in ja'akum fasiq. Quran saling melengkapi. Tetapi kerana kita tak tahu bahasa Arab, kita tak nampak karakter Nabi Sulaiman. Am saja sudah menunjukkan karakter Nabi Sulaiman. Dia tak cepat percaya pada apa orang kata. Oh, dia gaib ke? Bagi saya cek dulu. Allahu Akbar. Jadi ini bahasa Arab, tuan-tuan. Bahasa Arab ni dia disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jawami' al-kalim. Satu perkataan ada banyak makna. Orang Arab, mereka kan orang ummi. Mukadimah saya kan tadi ummiyin. Jadi bukan kebetulan bangsa ini menggunakan perkataan yang sama bagi perbuatan yang pelbagai. Perkataan yang sama merujuk kepada objek yang berbeza. Tadi saya telah buktikan jasadan. Jasadan bukan hanya merujuk kepada mayat. Jasadan juga merujuk kepada orang hidup, tetapi seperti mati. So jasadan saja ada dua makna paling kurang. Subhanallah. Jadi inilah dunia bahasa Arab. Indahnya kalau kita boleh mempelajarinya. Kemudian selepas D adalah 10 minit ya. A. Sebagai seorang guru, keberkesanan ucapan kita adalah apabila ucapan itu kita amalkan terlebih dahulu. Kita amalkan terlebih dahulu. Sebab tuan-tuan nak ajar anak-anak tuan-tuan nak ajar anak-anak tuan-tuan boleh baca Quran ke? Tuan-tuan nak ajar sampai ke tahap tuan-tuan nak ajar dia hikmah? Kenapa tuan-tuan baca cerita Luqman? Sebab Luqman ajar anak bukan setakat semayang, tapi Luqman ajar ayah dah rasa semayang tu nak. Sebab tu dia guna perkataan
Inna, anda kira sendiri ada berapa inna dalam wasiat Luqman. Dan di dalam bahasa Arab, inna menunjukkan seseorang itu menegaskan sesuatu yang diragui oleh pendengar, sedangkan dia sendiri sudah merasainya. Ini menunjukkan Luqman, dia bercakap kepada anak apa yang dia telah amalkan. Nak, ayah ada pengalaman dalam solat nak. Solat menyebabkan ayah tenang dan sabar. Ayah tak nak kamu solat sekadar solat, tapi tidak menyebabkan kamu sabar dengan musibah. Maka perhatikan ayat Luqman. Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ayat yang sama, bukan ayat yang berbeza. Maknanya apa? Nak, ayah nak kamu solat macam yang ayah pernah lalui, iaitulah solat menghasilkan kedamaian jiwa. Bila ayah faham ayat-ayat Allah semasa ayah berdiri, namanya surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, menyebabkan ayah tenang walaupun mungkin orang caci maki ayah, sebab ayah faham semua mereka Allah akan balas, bukan ayah. So ketenangan itu terhasil bila ayah sendiri menunaikan salat. Inna dhalik min azmil umur. Inna kan? Jadi hati yang mati tidak boleh dihidupkan oleh hati yang mati. Hati yang mati hanya boleh dihidupkan oleh hati yang hidup. Maka kita kena hidupkan dulu hati kita, barulah kita boleh menghidupkan hati yang mati. Inilah misi perjuangan kita, menghidupkan hati-hati yang mati selepas mereka telah mampu membaca Al-Quran dengan baik. Kerana kita tidak mahu kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pengurus, kita tidak membezakan diri kita daripada bangsa yang Allah Ta'ala perumpamakan sebagai himar dalam surah Al-Jumu'ah yang sama, iaitulah bangsa yang menguasai Alkitab. Saya boleh katakan ada PhD dalam Taurat, sangat mengetahui Old Testament, New Testament dan segala volume syarahannya. Tuan-tuan tahu tak, berjilid-jilid huraian tafsir Taurat yang telah diselewengkan oleh rabbis Jewish. Kalau anda tanya di chapter mana di Sifir, dia panggil Sifir, Asfara, Sifir, mereka boleh terangkan. Dan mereka setiap hari Sabtu, sedia maklum kan, mereka meninggalkan keluarga, mereka hanya menghafal dan menguasai fiqh dalam Taurat. Tetapi tahukah anda kenapa Allah perumpamakan mereka sebagai himar? Kerana mereka hanya menghafal, membaca, tapi tidak menghayati dengan hati dan budi. Ini dahululah, ini dahulu, zaman-zaman terdahulu. Jadi semoga Allah memelihara kita daripada ada banyak kitab di belakang kita yang kita hafal, tetapi kita tidak pernah menghargai besarnya kitab Allah yang kita sedang hafal, besarnya ayat yang kita baca. Dan yang keseterusnya adalah Baghdadi. Sebagai seorang guru, kita kena ada jiwa besar, jangan sekadar untuk menambah pendapatan. Apa yang kita bangunkan di Baghdadi mudah-mudahan memberikan kita sedikit pendapatan, apatah lagi alhamdulillah menjadi sumber kepada kekuatan ekonomi kita. Alhamdulillah, bahawa Allah nak kita jadi Nabi Sulaiman, Allah nak kita jadi Nabi Daud. Tetapi pada masa yang sama, kita jangan terabai tugas kita untuk membawa misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah dekati, dakwah dan doakan setiap pelajar. Mudah-mudahan setiap pelajar kita jadi mujaddid. Sebab Malaysia semakin parah tuan-tuan. Kita, kalau bukan kita, siapa nak selamatkan? Dah letih telinga ni mendengar fakta-fakta metro, fakta-fakta sinar harian, fakta-fakta peguam. Sebab apa yang nak dibanggakan straight A bertambah? Apa yang nak dibanggakan daripada kita dapat negara maju, menara pencakar langit di sana sini? Sekiranya manusia yang ada peri kemanusiaan semakin tak ada di Malaysia ni. Jadi saya merayu kepada tuan-tuan sebagai pendidik Al-Quran untuk serius menambah matlamat selepas matlamat menjana pendapatan, iaitulah dengan matlamat untuk supaya kita boleh jadi da'i, kita menyampaikan mesej Al-Quran kepada anak murid kita. Balighu anni walau ayah, satu ayat pun tak apa yang boleh difahami dan boleh diamalkan. Sebab kita kena belajar daripada
ibu Nabi Musa. Tuan-tuan kalau baca surah Al-Qasas, tuan-tuan akan dapat lihat bagaimana surah Al-Qasas bermula daripada Allah menerangkan kezaliman Fir'aun. Fir'aun bermaharaja lela membina bangunan pencakar langit di sana sini untuk mengaku dirinya Tuhan. Fir'aun sedang menyembelih anak-anak Bani Israel. Fir'aun sedang menyebabkan yang kaya terus kaya, yang miskin terus miskin. Tetapi seorang ibu diperintahkan Allah, kamu fokus pada tugas kamu, jangan emosional sangat dengan kemaksiatan yang berleluasa, jangan terasa hati sangat dengan kemungkaran yang semakin banyak berlaku dalam kaum kamu, berhenti mengeluh, berhenti menuding jari, berhenti menyalahkan orang, fokus pada tugas kamu menyusu anak. Allah kata la takhafi wa la tahzani. Masa menyusu jangan ada rasa gerun, jangan ada rasa takut. Kerana penyusuan takkan baik untuk anak bila anda menyusu dalam keadaan emosi tak baik. Air susu tu mungkin tak sampai, atau sampai pun tak ada kualiti. So, pengajaran daripada perintah Allah ini adalah, Ibu Musa, fokus dengan kerja kamu. Ya, memang manusia semakin rosak, tetapi kata Rasulullah SAW, man qala halakan nas faqa ahlakahum. Siapa kata manusia semakin rosak dan kerjanya hanya mengeluh, dia sebenarnya perosak. Dia tidak membaiki keadaan itu. Jadi kita, walaupun keadaan Malaysia semakin menggerunkan, tuan-tuan fokus pada penyusuan. Bukan penyusuan lah maksud saya, berikan air yang indah daripada Al-Quran, biar masuk ke dalam saluran darah mereka, biar mereka membesar hidup dengan Al-Quran. Cerita yang sama berlaku kepada, anda baca suratul Kahfi, anda akan bertemu dengan kisah terakhir di dalam suratul Kahfi, Zulkarnain. Betul? Zulkarnain, pemimpin, pembesar, penyelamat dunia. Tapi tahukah anda, sebelum Allah tunjukkan cerita penyelamat besar itu datang, diturunkan Allah Azza wa Jalla memerintah seluruh dunia, ada syarat nak Zulkarnain tu datang lagi. Ingat cerita dalam Quran, bila dia jadi ayat Quran, cerita sejarah bila jadi ayat Quran, anda kena ingat, dia pasti akan berulang. Cerita sejarah bila jadi ayat Quran, dia mesti akan berulang. Tak banyak cerita sejarah berjaya mendapat tempat dalam Quran. Termasuk cerita yang mendapat tempat dalam Quran adalah Zulkarnain. Maka anda kena faham, umat Islam akan datang nanti Zulkarnain, quote in quote, pemimpin yang saleh untuk memakmurkan dunia. Siapakah beliau? Tanyalah surah selepas surah Al-Kahfi. Surah apa? Surah yang ada ucapan Isa bin Maryam semasa bayi. Mungkin itulah pemimpin besar, penyelamat besar yang akan diturunkan dari langit kedua. Dan hadis-hadis terlalu banyak yang sahih menyebut tentang turunnya Nabi Isa. Kadang-kadang ada orang mengeluh, kita tak boleh ubah dalam Malaysia ni, tunggu Imam Mahdi je turun. Tu dia. Kita tak boleh nak ubah dalam dunia ni. Umat Islam akan terus diratah, dibantai, dizalimi. Skrip yang dihafal. Dibantai, dizalimi, diratah. Kita menunggu pejuang Islam daripada planet Krypton. Astaghfirullah. Bahaya ya menunggu-nunggu hero. Kita kena ingat surah Al-Kahfi yang kita duk baca malam Jumaat tu, flow cerita tu kita tak perhati. Kenapa Allah letak cerita Zulkarnain kat ujung? Dan surah Al-Kahfi mula daripada gua sempit, tapi Islam tersebar sampai ke timur, ke barat, ke utara. Dan kenapa ada cerita Khidir? Selamatkan pemilik perahu. Khidir selamatkan mak ayah seorang kanak-kanak yang nanti akan kafir. Selamatkan 2 orang anak yatim. Berapa orang je yang Khidir selamatkan? Dia selamatkan 2-3 orang pemilik perahu. Dia selamatkan mak ayah yang anaknya kafir. Dia selamatkan 2 orang anak yatim. Tak sampai 10 orang rasanya. Sebab Allah Ta'ala nak ajar, kamu nak Zulkarnain datang, aku akan uruskan, but do something on your part. Kamu buat apa terlebih dahulu? Kamu fokus pada kerja kamu kena jadi Khidir terlebih dahulu. Sebab tu cantik Allah susun cerita dalam surah Kahfi ni. Lepas habis cerita Nabi Khidir, terus wa yas'alunaka 'an Zulkarnain. Terus muncul cerita Zulkarnain.
Tak ada satu ayat pun memisahkan. Sebab itu ditakwilkan oleh para alim ulama, untuk datang penyelamat besar, kamu kena jadi penyelamat kecil. Selamatkan orang dalam halaqah kamu, dalam kelas kamu, biar ada jiwa besar. Iaitulah mendoakan setiap pelajar, mudah-mudahan mereka menjadi mujadid. Akhir sekali tuan-tuan, saya dah terlebih masa, minta maaf sangat. I adalah inspirasi daripada Luqmanul Hakim. Kenapa saya ambil Luqmanul Hakim? Tahukah anda kenapa surah Luqman selepas surah Ar-Rum? Ar-Rum pasal peradaban yang menang dan peradaban yang kalah. Luqman datang untuk beritahu, menang kalah urusan Allah, aku nak tengok usaha kamu. Kamu fokus ke tidak pada kerja kamu, iaitu membangunkan anak-anak yang ada tauhid, membangunkan anak-anak yang faham Al-Quran. So, cantik Allah susun Al-Quran. Dan kenapa lepas surah Ar-Rum yang bermula dengan peradaban menang kalah, tiba-tiba muncul surah Luqman sedang tekun membangunkan anak-anaknya. Subhanallah, bukan kebetulan Dan yang menyebabkan saya suka Luqman untuk jadi model tuan-tuan sekalian adalah kerana kemampuan anak-anak untuk membaca Al-Quran adalah kayu ukur kejayaan yang pertama. Namun kayu ukur yang kedua mestilah diadakan, iaitulah apa dia? Bila anak-anak sudah menghafal ayat Quran dan boleh membaca ayat Quran dalam solat, perhatikan pesan Luqman. Apa sebab kamu solat nak? Dan apa patut kamu dapat daripada solat nak? Dua-dua isu ini adalah wasiat Luqman. Sebab tu anda akan dapati solat dulu kat tengah-tengah. Luqman tak terus kata, ayah nak tengok kamu solat, okey? Cukup 5 waktu, and then baca Quran. Dah. Solat muncul di tengah-tengah. Ramai orang tidak faham prioriti ini. Lalu Luqman ajar anak, kita solat sebab apa? Cause and effect. Kita solat sebab kita nak ucap terima kasih pada Allah. Sebab Allah jaga kita sepanjang daripada zuhur sampai ke asar. So sekarang kita nak sembahyang asar, sepanjang zuhur sampai ke asar tadi Allah jaga kita sebagaimana seperti seolah-olah ibu jaga anak dalam rahim. Perasan tak sebelum Luqman cakap pasal solat, ada cerita pasal alam rahim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Tahukah anda kenapa Allah susun begitu? Allah Ta'ala nak ajar, aku sangat kasih pada manusia. Kasih sayang aku tidak boleh dibayangkan oleh manusia. Tapi tak apa, untuk sedikit bayangan, manusia tolong tengok alam rahim. Bayi tidur je, rehat je, dia tendang ikut suka dia 7 bulan. Sekarang anak ketiga saya tu mudah-mudahan selamat belaka. Nak pergi klinik terus sekejap lagi ni. Yang sakit mak, anak ikut suka dia tendang. Tendang. Mak tak dapat tidur pukul 3-4 pagi, kadang-kadang terbangun tiba-tiba. Bukan setakat kerana tendangan, tetapi kerana mahukan burger. Lapar tiba-tiba datang, tak cukup makan malam tadi, laparnya ekstra. Kerana yang di dalam itu meminta-minta. Mak tak pernah protes, kurang ajar anak ini, akan ku buang bila tiba masanya nanti. Dah. Wahnan ala wahn. Mak sanggup bersabar dengan anak dalam kandungan. Walillahil mathalil a'la. Aku boleh bersabar dengan kerana kamu. Walaupun kamu tidak tahu bersyukur, aku tetap akan jaga kamu. Subhanallah. Solat adalah kerana mahu berterima kasih pada Allah. Berapa ramai anak-anak kita solat hanya kerana macam mana ayah suruh? Berapa ramai yang solat hanya kerana nanti orang kata apa? Berapa ramai yang solat, anak-anak solat kerana apa? Neraka. Dia kena semayang, nanti masuk neraka kalau tak semayang. Tak sihat membesarkan anak dengan cara sikit-sikit neraka, sikit-sikit malaikat zamaniyah, sikit-sikit bila Israel. Kita kena positive enhancement. Kita kena bangunkan anak-anak. Saya solat kerana saya memilih untuk solat. Kerana solat adalah cara untuk saya dapatkan ketenangan. Dan saya nak berterima kasih pada Allah yang beri saya oksigen, yang beri saya kesihatan, yang beri saya kemampuan untuk datang. Alhamdulillah. Kan? Walaupun
Banyak cabaran kan nak datang ke sini, tapi Allah permudahkan perjalanan kita. Dan Luqman juga mengajar anda, okey nak tahniah ya, kau dah solat, alhamdulillah. Tapi solat ini ada kesan sepatutnya nak. Solat yang benar-benar khusyuk ada 3 kayu ukur. Pertama, suara. Kedua, mata. Ketiga, cara berjalan. Ini Luqman kata. Allah rakamkan ucapannya. Kenapa? Ada orang semayang tapi mulut macam suara himar. Apa maksud suara himar? Dia orang agama tapi tengking-tengking orang, label-label orang, naik suara keras, orang lari. Yang kedua, mata, bercakap dengan orang tua, dengan kanak-kanak tapi tak nak tengok. Tusair wala tusair khaddaka linnas. Allah kata orang macam ni ada penyakit yang kena pada unta. Unta dia ada satu penyakit pada leher menyebabkan dia tak boleh nak berdiri tegak lehernya, dia tak boleh tengok, dia kena berbalik. So Allah kata unta, orang jenis tak boleh tengok sebab sombong. Yang seterusnya cara berjalan sombong. Cara berjalan sombong. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf lah atas keterlanjuran masa. Saya harap mudah-mudahan dengan meletakkan akronim Baghdadi ini memudahkan anda untuk ingat. Walaupun anda mungkin tidak catat pun tak mengapa. Harapan saya anda boleh ingat, insya-Allah, mudah-mudahan.